Hai semua, Assalamualaikum. Topik untuk video saya pada kali ini ialah bagaimana tips untuk mengecikkan kaki. Secara jujur memang kaki saya besar sebab saya dulu suka join sukan berlari, maraton, muntahdesa sebab saya suka sukan. Dan kedua mungkin faktor disebabkan daripada sukan saya lama, lepas tu bila saya stop, end up kaki saya bila dah berisi makin lagi lebar dan lebar lah. Dan bagi orang nak kahwin, biasanya memang bahagian punggung dengan kaki tu lagi besar daripada zaman kita nak dara, betul tak? Ini saya punya experience lah sebab lepas bersalin, berat saya back to normal asal masa saya nak dara 56 macam tu. Tapi saya punya seluar dia nampak padat sangat, tak macam masa saya anak dara. Tips hari ni, apa yang saya boleh share dengan wanita-wanita yang stres dengan masalah kaki, sama ada dia punya calf atau betis besar ataupun bahagian hip. Semua orang nak ada gap kat paha kan. So bila pakai outfit ke seluar ke, kepuasan sendirilah nampak efek slim macam tu. So saya akan share apakah tips-tips senaman yang kita boleh buat sambil-sambil tengok TV. Mesti you all tak sangka kan senaman tu senang sangat-sangat sebetulnya. Okay, so ini antara senamannya. Okay, tips yang lain, bila kita melakukan treadmill, make sure kita tak buat dia punya menanjak dia tu dalam keadaan menaik bukit tau. Sebab bila kita menaik bukit, dia akan lagi banyak pressure pada bahagian kita punya betis. So bila kita berlari, dia akan menyebabkan pressure kat situ dan dia akan buatkan calf kita lagi besar tau. Sebab tu kalau you all tengok, orang yang sprinter dengan orang yang speed up marathon, you all compare, sprinter nampak lebih lean tau. Jalan lagi laju, so dia akan bantu untuk kita punya kaki tu lagi nampak firm. Bila saya pergi dekat Hong Kong, majoriti orang kat sana dia suka jalan kaki. Memang betul-betul orang Hong Kong dia punya kaki dia kecil disebabkan dia suka jalan kaki tu lah. So kalau mana-mana you nak pergi ataupun daripada rumah nak pergi OU ke, lepas ni jalan kaki. Confirm kaki kurus. So tips lah yang saya boleh share ialah bagaimana nak mengecikkan lagi bahagian paha. Bila dalam pantang, saya menggunakan body contour cream. Okay, yang ni lah. Saya sebetulnya tak tahan panas tapi demi untuk mengecikkan badan, saya sanggup pakai. So, satu botol saya cerita sebelum ni habis dalam 3 hari. Apa yang saya buat ialah saya akan sapu pada bahagian perut, bahagian punggung dan juga bahagian paha lah. Sebab paha saya jenis white kan. Dia jenis lebak. Jadi bila dah lebak ni, bila dah beranak, dia lagi lebak dia biasa. So saya sapu area tu lagi besar, lagi banyak. So bila apply, saya akan pakai lepas mandi 2 kali sehari. Sapu bahagian tu dia akan rasa heat sikit lah. Dan baru saya pakai bengkung. Bagi orang yang tak bersalin pun bagus pakai. Dan yang paling best thing, dia akan mengurangkan masalah selulit. Sebab saya masa mengandung, selulit banyak sangat. Pada atas paha ni sampailah ke betis. Ya, ke betis. Dia tak ada kat ibu jari kaki je. Dan untuk bahagian paha pula, bila kita buat squat ni sangat bagus tau. Dia untuk bagi kita punya punggung nampak firm. Sangat-sangat bagus kalau kita konsisten amalkan. Sebab lepas bersalin, basically perempuan ada masalah dengan bahagian badan yang sagging. Termasuk bahagian punggung ataupun bahagian dada lah. Bila kita buat squat, bagi orang yang ada masalah dengan paha besar, sebetulnya kita tak galakkan buat terlalu ekstrim. Lifting barang dan kita buat squat dalam masa yang sama. Dia akan buat kita punya hip lagi besar. Selain daripada tu, saya juga mengamalkan Galit Plus. Okay, ada orang ada masalah dengan bahagian badan tertentu tau. Contoh macam dekat lengan kan, badan kecil, kaki kecil tapi lengan dia besar. Keseluruhan tu tak nampak dia slim lah sebab lengan dia besar. Dia dah workout pun end up dia jadi muscle, nampak lagi tough. Galit Plus ni dia akan bantu burn fat dekat area tertentu dan sentuh awalan masa kita ambil, dia akan rasa kerap nak buang angin. Okay, kalau orang yang memang banyak angin bila makan ni, make sure dia kena mengekalkan jarak sebanyak 1 biji kereta sebab dia akan stres kentut. Tapi saya tak ya. Sebab saya tak tahulah kurang angin ke apa. Bila saya makan ni saya kerap ketandas sebab saya mungkin gemuk air jadi kerap kencing lah. Dan tips-tips lain bila ambil ni, kalau kita ada gastrik, make sure kita ambil selepas makan. Kalau nak menyusukan anak, make sure baby tu kena usia 4 bulan ke atas. Dan lain-lain tips bagaimana kita nak kecikkan bahagian betis, dia ada urutan dia. Urutan kaki yang saya akan tunjuk kejap lagi ialah bagaimana kita massage yang sangat simple. At least you all buat sehari 2 kali dalam masa tempoh 1 minit je untuk sebelah kaki macam tu. So saya akan tunjuklah bagaimana cara-caranya. Okay, saya akan tunjuk cara urutan untuk kaki. So ini bukan video nak tunjuk biadab tunjuk kaki ke apa ya. So apa yang kita perlukan ialah minyak urut biasa tu. Kalau saya rajin saya akan pakai bihit lah. So rub kat tangan lebih kurang, saya suka banyak sebab saya tak suka banyak kali. So saya akan letak kat tangan. Biasanya saya akan buat sebelum mandi. So bila saya dah drop, saya akan lumur pada semua kaki. Then apa kita buat ialah guna kita punya knuckle ni.
buat nombok tu kat rumah orang So apa kita buat ialah kita akan letak kat sini. So kita akan rub. So bila you all buat ni, make sure kita buat sini kat bahagian tulang kering kan. Lepas tu dekat sini. Kat bawah betis ni lah. Lepas tu kita akan rasa lah dia punya urat dia banyak bersimpul kan. Bila you all buat ni, you all akan rasa kebas tau hujung jari kaki semua. Okay, next sekali apa yang kita perlu buat ialah tangan macam ni. You all pakai you all punya ni, then you all tarik ke atas. Tarik ke atas macam ni. Dan yang paling penting dekat bahagian bawah ni. Sebab kebanyakan orang dia besar dekat bahagian sini kan. So sini pun you all tarik. So macam ni lah. So buat lebih kurang dalam 1 minit untuk satu kaki. Last step untuk kaki ni apa kita buat ialah guna you all punya tangan ni. Dan you all akan buat daripada kita punya pergelangan kaki ni. Tolak ke atas. Tolak dekat atas macam ni. Macam mak bidan ni. Okay. Tolak. Termasuk kat sebelah sini ya. Sebelah sini kan. Sini pun sama you all tolak. So you all akan rasa lah dia punya kalau kita banyak lemak kat situ kan, you all akan rasa macam biji-biji tau. Macam menggerutu-gerutu macam tu. Macam ada something lah kat bawah, kita punya bawah kaki. Bila kita punya bahagian tu dah mula mengecik, once kita urut sekali lagi kan, dia akan rasa macam dah tak rasa dah macam ketulang-ketulang lemak tu. Saya biasanya akan buat paling tak sempat pun sehari sekali lah. Sebab sekejap je buatnya. Kadang-kadang kita tengok TV pun boleh buat. Okey, itu antara tips-tips yang saya rasa seberingkas yang saya boleh share dengan viewers. So, saya harap ia membantu untuk kita amalkan. InsyaAllah kalau kita konsisten dengan apa yang kita buat, result dia kita akan nampak paling cepat dalam tempoh 1 bulan. Kalau untuk kaki tu, urut kaki tu memang cepat sangat. Make sure sebelum kita buat tips-tips yang saya recommend tadi, you all kena ukur dulu you all punya lilitan kaki tu. Baru kita akan nampak perubahan dan juga kita akan rasa lagi puas hati lah. Dan kita akan lebih bersemangat untuk lebih konsisten. Gitu. Okay, itu sahaja untuk saya punya tips dan video pada kali ini. Jangan lupa subscribe saya punya channel, thumbs up dan komen di ruangan bawah untuk sebarang pertanyaan. Dan jumpa lagi untuk next video. Bye-bye.